Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini, Isnin, kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim sebagai satu usaha kita macam mana kita nak memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kerana Al-Quranul Karim diturunkan Allah Ta'ala bukanlah sekadar kitab untuk dibaca, tetapi kitab yang kena difahami dan juga diamalkan dalam kehidupan kita. Baik, pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun membahaskan muqaddimah kepada surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 dalam Al-Quran, dan juga ayat yang pertama kita telah bahaskan. So pada hari ini insya-Allah kita akan membahaskan ayat yang kedua dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang bermaksud, dan dialah yang mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummi seorang rasul, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka serta mengajarkan mereka kitab, iaitulah Al-Quran dan hikmah, yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam kesesatan yang nyata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada ayat yang kedua dalam surah Al-Jumu'ah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum yang ummi, iaitulah orang-orang Arab pada masa dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ni, huwallazi, dan dialah, maksudnya dia dekat sini ialah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, dialah yang mengutus kepada kaum yang ummi, ya, seorang rasul daripada mereka. Ummi dekat sini bermakna la yaktubuna wa la yaqra'un, kaum yang tak dapat membaca dan tak dapat menulis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan beberapa imam-imam hadis yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub, sesungguhnya kami ni adalah satu umat yang ummi, kata Nabi, yang tidak dapat menulis dan tidak dapat mengira ataupun berhitung, ya. So begitulah keadaan orang-orang Arab pada masa dahulu. Mereka adalah orang-orang yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis, ya.
dan mereka berbeza seperti golongan ahlul kitab, yang mana golongan ahlul kitab ni mereka dapat membaca dan dapat menulis, serta Allah Ta'ala telah menghantar kepada mereka seorang rasul atau beberapa rasul. Kalau orang-orang ahlul kitab, manakala orang-orang Arab, khasnya orang Makkah pada masa dahulu, mereka ini tidak dapat membaca dan tak dapat menulis, serta tidak ada Rasul Allah Ta'ala hantar kepada mereka. Maka dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut, litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya Nabi SAW menyampaikan inzar, amaran daripada Allah Ta'ala kepada satu kaum, ma unzira aba'uhum, yang mana nenek moyang mereka sendiri, datuk-datuk mereka terdahulu tidak pernah diberi peringatan. Jangankan mereka, datuk-datuk mereka pun tidak pernah mendapat peringatan. Kenapa? Kerana selepas Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail berada di kota Mekah dan mereka meninggalkan itu ataupun meninggal, maka sudah tidak ada lagi Rasul dihantar Allah Ta'ala ke kawasan Makkah. Maka keadaan mereka saat itu semakin hari semakin terpesong. Tidak ada seorang pembimbing mereka pun. Inilah menunjukkan kepada kita betapa penting ada penyampai-penyampai agama yang mengingatkan tentang agama. Kerana agama ini kalau tidak ada yang mengingatkan terus, seperti guru, ustaz, ustazah, ya, ulama dan lain sebagainya, maka agama ini semakin hari semakin terpesong, sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang Arab pada masa dahulu. Ya, dahulu mereka sudah pernah mentauhidkan Allah, mengenal Allah, tetapi oleh kerana tidak ada seorang Rasul yang datang memberi peringatan kepada mereka, ya, menyampaikan agama ini kembali kepada mereka, akhirnya mereka semakin terpesong jatuh kepada kesyirikan. Ya, maka dahulu orang-orang Arab telah pun melaksanakan ibadat haji, tetapi cara mereka melaksanakan ibadat haji itu di sana tidak sesuai lagi dengan syariat. Kenapa? Kerana begitu lama tidak ada datang penyampai agama kepada mereka. Jadi ummi dekat sini maksudnya adalah la yaqra'una wa la yaktubun, tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis. Ummi itu sama akar kata dia dengan ummu. Ummu artinya adalah ibu. Lalu kenapa ummi, ya, dimaknai dekat sini tidak dapat membaca dan tak dapat menulis? Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menjelaskan maksud ummi yang disebutkan dekat sini, wa urida bidzalika annahum ala asli wiladati ummihim. Maksudnya adalah mereka orang-orang Arab pada masa itu berada sesuai dengan asal kelahiran mereka daripada ibu mereka. Seseorang ketika mana dia lahir daripada ibu dia, maka tidak ada yang dapat membaca dan tak ada yang dapat menulis. Cubalah kita tengok bayi yang baru saja lahir daripada ibunya, tidak ada satu bayi pun yang dapat membaca dan menulis. Fahum ala jibillatihim al-ula, maka mereka masih lagi dalam keadaan mereka pada mula dilahirkan ke dunia ini. Artinya mereka tidak dapat membaca dan juga tidak dapat menulis. Lalu kemudian Allah Ta'ala utus kepada mereka seorang Rasul, ya. Famtannallahu ta'ala alaihim minnatan azimah, ya. Maka Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka nikmat yang sangat besar, iaitulah Allah Ta'ala mengutus seorang Rasul kepada mereka, yang nanti Rasul inilah kemudian yang mengubah keadaan mereka daripada kaum yang zalim, daripada kaum yang sangat tertinggal, daripada kaum yang sangat terbelakang, menjadi kaum yang berilmu, bertamadun, berakhlak, ya, dan
mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Disebutkan wa kanu fi dhalalin mubin. Pada masa dahulu orang-orang Arab ni mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Yata'abbaduna lil asyjari wal asnam wal ahjar. Dahulu mereka menyembah pokok-pokok kayu, menyembah berhala-berhala, menyembah batu-batu. Wa yatakhallaquna bi akhlaqis siba', dan mereka berakhlak seperti akhlaknya binatang buas. Bagaimana binatang buas? Ya'kulu qawiyuhum dha'ifahum. Yang kuat akan memakan yang lemah. Begitulah dulu keadaan orang Arab. Orang yang berkuasa, dia akan menekan, dia akan menindas, dia akan memakan orang-orang yang lemah. Wa qad kanu fi ghayatil jahli bi ulumil anbiya. Dahulu mereka benar-benar jahil dengan ilmu para nabi. Maka faba'athallahu fihim rasulan minhum. Maka Allah Ta'ala pun utus kepada mereka seorang rasul yang berasal daripada mereka sendiri. Jadi minhum dekat sini artinya rasul ini daripada bangsa mereka sendiri, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada mereka sendiri, sesama bangsa Arab, tinggal di tempat yang sama, berasal daripada suku yang sama, iaitulah suku Quraisy. Maka Allah Ta'ala sebut minhum. Ya'rifuna nasabahu, mereka mengetahui nasab Nabi. Wa awsafahu al-jamilah, dan mengetahui sifat-sifat Nabi yang baik. Wasidqi, dan kejujurannya. Jadi Allah Ta'ala sengaja memilih mengutus Rasul kepada mereka daripada bangsa mereka sendiri, daripada puak mereka sendiri, supaya lebih mudah mereka untuk menerimanya. Kerana kalau ingin memberi nasihat kepada satu kaum, selalunya lebih mudah nasihat itu disampaikan oleh orang yang berasal daripada kaum yang sama. Contoh, kita nak bagi nasihat kepada orang Melayu, maka akan lebih mudah diterima nasihat itu apabila disampaikan oleh orang Melayu juga. Berbeza kalau mungkin yang menyampaikan nasihat itu orang Cina, orang India, ataupun bangsa-bangsa yang lain. Maka Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menghantar Rasul kepada orang-orang Arab Nabi Muhammad yang berasal daripada bangsa mereka sendiri, dengan harapan supaya mereka lebih mudah untuk menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka telah kenal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil lagi. Nasabnya mereka tahu, akhlak Nabi sejak kecil daripada tahu, sifat jujur amanah Nabi SAW juga mereka telah ketahui. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa tugasan yang Nabi SAW lakukan kepada mereka. Yang pertama kata Allah, yatlu alaihim ayatihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka membacakan ayat-ayat Allah Ta'ala kepada mereka, ya, melakukan tilawah ataupun membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maka Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Allah, sama ada ayat itu yang ada di dalam Al-Quran ataupun ayat dalam bentuk mukjizat. Nabi sampaikan semua kepada mereka, Nabi bacakan kepada mereka. Yang kedua, wa yuzakkihim, Nabi mensucikan mereka. Mensucikan dekat sini maksudnya mensucikan yang bersifat maknawi. Yang bersifat maknawi itu apa dia? Kotoran yang bersifat maknawi itu apa dia? Seperti syirik, akhlak-akhlak yang buruk, itu adalah kotoran, ya. Jadi kotoran ni ada yang bersifat hissi, ada yang bersifat maknawi. Kalau yang bersifat hissi, itulah yang kita nampak kotoran tu. Kita tengok najis misalkan, itu kotoran lah secara hissi, kerana kita nampak benda dia tu, kita nampak zat dia tu. Tetapi ada kotoran yang bersifat maknawi, kita tak nampak,
tetapi hakikatnya adalah satu perkara yang kotor. Apakah dia? Seperti syirik, akhlak-akhlak yang buruk. Maka Nabi SAW datang kepada mereka wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka daripada kotoran-kotoran tadi seperti syirik, ya, dan akhlak-akhlak yang buruk. Seterusnya yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab, iaitulah Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah dekat sini artinya kata setengah ulama adalah sunnah, maksudnya hadis-hadis Nabi SAW. Dan ada juga yang memaknai hikmah dekat sini artinya adalah kedalaman ilmu. Maka Nabi SAW melakukan 3 perkara ini. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab pada masa itu. Yang kedua, Nabi mensucikan mereka. Dan yang ketiga, Nabi mengajarkan mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Imam Ibn Ashur rahimahullah menyatakan, pada ayat ini Allah Ta'ala mulakan bittilawah, yatslu alaihim ayatih. Allah mulakan dengan tilawah, membaca. Kenapa? Lianna awwala tabligh ad-da'wah biiblagil wahyi. Kerana langkah pertama dalam menyampaikan dakwah ialah dengan menyampaikan wahyu Allah Ta'ala tu. Dan cara menyampaikan wahyu Allah Ta'ala tu ialah dengan membacakannya. Ya. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut at-tazkiyah, mensucikan, ya, mensucikan mereka daripada kotoran yang bersifat maknawi tadi seperti syirik dan akhlak-akhlak yang buruk. Kenapa? Lianna ibtida'al da'wah bitathhiri minar rijis. Kerana juga salah satu langkah awal dalam berdakwah ialah dengan mensucikan orang yang didakwahi itu daripada sebarang kotoran yang bersifat maknawi. Ya, maka kalau kita nak berdakwah, sebelum kita menghiasi seseorang dengan akhlak yang dengan akhlak yang baik, dengan amal-amal yang baik, pastikan terlebih dahulu kita dah membersihkan dia daripada kotoran-kotoran maknawi tadi. Ya. Sebelum kita menanamkan tauhid, akhlak yang baik, sifat-sifat yang baik, pastikan terlebih dahulu bahawa kita telah bersihkan dia daripada kotoran syirik dan kotoran akhlak yang buruk. Ada ulama menganalogikan macam ni. Tazkiyatun nafs itu, proses dia adalah seperti kita hendak menghiasi rumah yang dah lama ditinggal. Ada satu rumah dah ditinggal 3 tahun. Tak ada orang duduk dekat rumah tu 3 tahun. Kalau kita nak menghias rumah tu jadi cantik balik, apa langkah yang pertama kita kena lakukan? Adakah kita cat terus? Adakah kita tanam bunga terus? Adakah kita letak perabot dan lain sebagainya langsung? Bukan itu yang pertama. Yang pertama sekali kita kena buat adalah bersihkan dahulu. Bersihkan rumah tu bahagian dalam dan bahagian luar. Baru nanti kemudian kita boleh beli bunga, letak dekat situ, beli perabotan, ya, bersihkan kawasan sekitar, depan belakang dia. Barulah tercipta kecantikan tu. Begitu jugalah dalam melakukan proses tazkiyah. Kalau kita nak mensucikan diri kita ataupun orang lain, maka langkah pertama yang kita kena lakukan ialah pastikan dahulu kita bersihkan dia daripada kotoran-kotoran tadi dulu. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi menyampaikan wahyu Allah Ta'ala dengan membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mensucikan mereka
daripada kotoran-kotoran yang bersifat maknawi tadi. Baru kemudian yang ketiga, ya, Allah Ta'ala menjelaskan bizikri ta'limihim al-kitab, ya, untuk mengajarkan kitab. Maka Nabi SAW yang ketiga kata Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan al-kitab, Al-Quran dan juga al-hikmah. Kenapa macam tu? Li'anna al-kitab, kerana kitab Allah, Al-Quran, ba'da iblaghihi ilaihim, selepas disampaikan kepada mereka melalui pembacaan tadi, ya, tubayyinu lahum maqasidahu wa ma'anihi, maka Nabi pun mengajarkan kepada mereka maksud ataupun makna-makna daripada ayat tersebut. Maka susunan dia ni sangat tepat, ya, susunan dia sangat tepat. Pertama, membacakan, dahulu menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, mensucikan mereka, ya, daripada kotoran tadi seperti syirik dan akhlak-akhlak yang buruk. Baru kemudian yang ketiga adalah diajarkan supaya mereka faham kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana itu, Al-Quran ataupun agama yang Allah Ta'ala turunkan ni, ia bukan sahaja agama ataupun kitab yang dibaca begitu sahaja, tetapi mestilah untuk difahami. Maka Al-Biqai mengatakan macam ni, ghayatul kitab, tujuan daripada kitab Al-Quran itu, fi quwwati fahmihi wal amali bihi, macam mana kita dapat memahaminya secara mendalam dan kemudian mengamalkannya. Fahiyal ilmu al-muzayyanu bil amal, maka itulah ilmu yang dihiasi dengan amal. Wal amalul mutqin bil ilmi, dan amal yang dikatakan mutqin itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Sama ada ilmu itu yang lahir daripada akal fikiran manusia ataupun berdasarkan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyad'u kulla syai'in minhu fi ahkami mawadhi'ihi, sehingga kan orang-orang yang macam ni dia dapat meletakkan sesuatu pada tempat yang sesungguhnya. Maka Al-Quranul Karim diturunkan Allah Ta'ala bukanlah sekadar kitab untuk dibaca, tetapi kitab yang mestilah difahami dan kemudian diamalkan isi kandungannya. Dan itulah juga yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat ni, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya sebelumnya sebelum Allah Ta'ala menghantar Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Arab yang ummi tadi, mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata sebelumnya. Tetapi fakanu ba'da hadha ta'lim wa tazkiyah minhum a'lamul khalq. Namun selepas mereka diajar oleh Nabi, disucikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka yang dahulu bangsa yang ummi berubah menjadi a'lamul khalq, menjadi makhluk yang paling alim. Bal kanu a'immata ahli al-ilmi wad-din, bahkan mereka orang-orang Arab itu yang dahulu jahil sangat, berada dalam kesesatan, berubah menjadi a'immata ahli al-ilmi wad-din, menjadi para imam dalam masalah ilmu dan agama. Wa akmalul khalqi akhlaqan, dan berubah menjadi makhluk yang mempunyai akhlak yang paling sempurna. Dahulu mereka akhlak teruk sangat, rosak sangat, tetapi dengan wahyu Allah yang Nabi bacakan, dengan proses tazkiyah yang Nabi lakukan dan pengajaran yang Nabi SAW lakukan kepada mereka,
akhirnya mereka mempunyai akhlak yang paling mulia daripada seluruh makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala menghantar Rasul kepada mereka, iaitu Nabi Muhammad, daripada bangsa mereka sendiri. Maka itu merupakan akmalu ni'mah wa ajalu minhah. Itu merupakan nikmat yang sangat sempurna yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Baik, so kalau kita perhatikan ayat 2 tadi, ayat itu seolah-olah menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diutus Allah Ta'ala kepada orang-orang Arab sahaja, khasnya mereka orang Arab yang ummi pada masa dahulu. So kemudian yang menjadi pertanyaan, adakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diutus kepada mereka? Jawapannya tidak. Maka pada ayat 3 kata Allah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada orang-orang lain dari mereka yang masih belum datang lagi dan tetap akan datang menghubungi mereka. Dan ingatlah, Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diutus Allah Ta'ala kepada orang-orang Arab yang ummi pada masa itu, akan tetapi Allah Ta'ala juga mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain selain daripada bangsa Arab. Bahkan sebagaimana kita sedia maklum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah Ta'ala ilan nasi kaffah, kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh alam, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja diutus kepada orang-orang Arab yang ummi pada masa itu, tetapi juga kepada kaum yang lain, bangsa yang lain, generasi yang lain yang akan datang sampailah kemudian hari kiamat, ya, Nabi diutus kepada mereka. Maka ada disebut di dalam suatu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahawa suatu ketika ada Salman Al-Farisi. Jadi ketika turun surah Al-Jumu'ah ini, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, dahulu kami pernah duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina unzilat surah Al-Jumu'ah, ketika mana diturunkan surah Al-Jumu'ah. Maka sebagaimana kita bahaskan sebelum ini, surah Al-Jumu'ah ni adalah surah Makki, surah Madaniyah, ia diturunkan selepas peperangan Khaybar, lebih kurang pada tahun yang ke-7 Hijrah, dan selepas Abu Hurairah masuk Islam. So Abu Hurairah cerita ketika mana turun surah Al-Jumu'ah ni, beliau bersama sahabat-sahabat yang lain ada bersama dengan Nabi. Maka kemudian Nabi pun membacakan ayat ini, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, sampai seterusnya, ya. Qala lahu rajulun, maka ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man haula'i lam yalhaqu bina, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak berjumpa dengan kita tu? Siapakah orang-orang yang lain yang masih belum datang, yang akan menghubungi mereka tu? Siapa maksudnya yang Allah Ta'ala sebut lam yalhaqu dekat situ? Maka kemudian fawada'a yadahu ala Salman Al-Farisi, maka pada ketika itu Nabi meletakkan tangan Nabi kepada Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini adalah, beliau bukan berasal daripada bangsa yang ummi tadi, tapi Al-Farisi adalah dia berasal daripada bangsa Farsi, ya. So maknanya Islam ataupun Al-Quran ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukan sahaja diutus Allah Ta'ala kepada orang-orang Arab yang ummi itu, tetapi juga kepada seluruh bangsa yang lain, termasuklah kita. Wa huwal azizul hakim, dan dia Allah itu maha perkasa, tidak dapat sesiapa pun yang mengalahkannya, dan juga maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala walaupun dia maha aziz, maha perkasa, maha kuat, tidak dapat dikalahkan siapapun, tetapi dapat mengalahkan siapapun, tetapi bukan berarti dengan itu Allah Ta'ala berbuat zalim. Maka Allah Ta'ala sandingkan sifat Al-Aziz dengan Al-Hakim yang berarti bijaksana. Ya? Bijaksana artinya wan asyai'i maudi'ah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, sehingga kan Allah Ta'ala tidak pernah berbuat zalim kepada sesiapa pun yang tidak melakukan kezaliman. Allah tidak akan menyeksa sesiapa pun yang tidak melakukan kesalahan, dan Allah hanya menghukum seseorang sesuai dengan kesalahan yang dia perbuat. Jazaa'a wifaqa, balasan yang setimpal dengan apa yang telah dia perbuat. Baik. Kemudian pada ayat 4 surah Al-Jumu'ah ini Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim." Dzalika fadlullah, yang demikian maksudnya dekat sini adalah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada seluruh umat manusia itu merupakan limpah kurnia Allah. Dzalika fadlullah, itu merupakan limpah kurnia Allah. Ya. Satu nikmat yang amat sangat besar. Kita tak dapat membayangkan seandainya Allah Ta'ala tidak mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh bayangkan macam mana keadaan kita hari ini seandainya Allah tidak menghantar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Oleh kerana itulah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, dzalika fadlullah, itu merupakan kurnia Allah Ta'ala, nikmat yang amat besar daripada Allah, bahkan mengalahkan segala nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat yang paling mahal, wa huwa afdalu min ni'matihi. Ya, ini pengutusan Rasulullah SAW sebagai Rasul adalah nikmat yang paling utama dari nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang lainnya. Misalkan bi'afiyatil badan, dengan kesihatan tubuh badan, wasi'atul rizq, kelapangan rezeki, dan lain sebagainya. Maka fala a'zama min ni'matid din, maka tidak ada kenikmatan yang paling agung selain daripada nikmat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'tihi man yasha, Allah Ta'ala memberi limpah kurnianya kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah berkehendak untuk mengutus Rasulullah SAW daripada kalangan bangsa Arab, maka tidak ada sesiapa yang boleh pertikai. Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Arab dan juga kepada seluruh umat manusia, tidak ada yang boleh sesiapa yang bertikai. Kerana dahulu orang-orang Yahudi, mereka dengki kerana Nabi Muhammad itu berasal daripada bangsa Arab. Mereka inginkan supaya Rasul itu berasal dari bangsa mereka, iaitulah Bani Israel. Maka Allah menjelaskan pada ayat ni, yu'tihi man yasha, Allah memberi limpah kurnianya kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Termasuklah nikmat pengutusan Rasul dan juga nikmat-nikmat yang lain. Maka ayat ini menjadi salah satu ubat supaya kita tidak dengki. Kalau muncul kedengkian, hasad dalam diri kita, kita tidak merasa senang ketika mana melihat orang lain mendapat nikmat, atau ada orang lain mendapatkan kelebihan daripada kita yang kita tak dapat. Supaya kita tidak hasad, supaya kita tak dengki dengan dia, maka baca ayat Allah ini. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah limpah kurnia Allah, dan Allah memberi limpah kurnianya kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah berkehendak kepada dia, so Allah bagi dekat dia. Kalau Allah berkehendak dekat kita, Allah bagi dekat kita. Kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada orang lain, Allah Ta'ala akan bagi kepada orang lain. Maka kalau muncul
perasaan dengki, hasad di dalam diri kita kerana menyaksikan nikmat yang Allah beri kepada orang lain yang kita tak miliki, maka bacalah ayat ini, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah limpah kurnia Allah, dan Allah memberi limpah kurnianya kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan, wallahu dhul fadlil azim, dan sememangnya Allah mempunyai limpah kurnia yang sangat besar. Allah itu mempunyai limpah kurnia yang amat sangat besar, sehingga kan Allah boleh beri sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan limpah kurnianya tadi. Ya, baik, sehingga itu saja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang kelima dan ayat-ayat seterusnya nanti pada kuliah yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada hari ini dapat kita faham dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.